Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 22, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang pertama, sidik, artinya benar pada sekalian barang yang menyampaikan mereka itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang yang menyampaikan mereka itu segala rasul, sekalian rasul alaihi musallatu wassalam. Barang menyampaikan mereka itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi muwafaqah bagi barang yang pada Allah, yakni pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama daripada 3 sifat yang wajib pada akal, pada hak sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sidik. Yang pertama daripada 3 sifat. Kita yang masyhurnya 4 sifat. Hak 3 sifat, 4 sifat ni atas jalan tafsir lah. Atas jalan perinci satu-satu. Atas jalan ijmal, atas jalan ringkas, dia akan bicara di hadapan. Nabi Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia, dia akan bicara di hadapan. 3 sifat atau 4 sifat ni atas jalan tafsir, terperinci. Sama macam kita bicara terdahululah, sebab ini bahagian yang kedua ni. Bahagian pertama, pembicaraan berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni bahagian kedua. Bahagian yang kedua ni daripada barang yang wajib atas mukallaf mengenal dia. Yang wajib atas mukallaf mengenal, mengetahui adalah mengenal Allah, mengenal Rasul. Jadi ada 2 bahagian. Yang mana permulaan agama, permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengenal Allah dan mengenal Rasul. Jadi mengenal Allah bahagian pertama, mengenal Rasul bahagian kedua. Selesai dah hak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bahagian pertama. Mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Selesai dah dahulunya. 20 sifat tu atas jalan tafsil, atas jalan detail, atas jalan perhalusi, atas jalan satu-satu pembicaraan, atas jalan ijmal, atas jalan ringkas. Wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah bersifat kekurangan ada makhluk ini. Itu cara ijma'. 20 cara tafsir. Di ijma' dengan tafsir ni kena ingatlah. Ijma' secara ringkas, tafsir secara halusi. Tugu biasa sebut ijma' ni secara borong. Kita jangan sebut borong. Borong ni orang Kedah. Ni jual cara borong, ni jual cara runcit. Tapi biasa Tugu sebut ijma' borong, ringkas. Dia kena ingat 2 ni, ijma' 1, tafsir 1. Ini pembicaraan
Permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Permulaan agama. Kemudian bila kita mengenal Allah, mengenal Rasul, kita wajib berpegang akan sekian perkara yang disampaikan oleh Rasul, yang kita dengar daripada Rasul. Dia panggil sam'iyat, dia panggil. Uluhiyat, bicara sifat ketuhanan. Nabawiyat, bicara sifat kenabian. Sam'iyat satu lagi. Di dalam pembicaraan ilmu tauhid ni, pembicaraan untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman, dia ada 3 pembicaraan. Uluhiyat, nabawiyat, sam'iyat. Uluhiyat ni hak ketuhanan lah. Sesudah kita bicara bahagian pertama. Yang ni nak bicara nabawiyat, bab kenabian. Yang ketiganya sam'iyat, yang didengar daripada Nabi SAW. Jadi apabila kita mengenal Allah, mengenal Rasul, kita mengetahui, kita berpegang akan aqaidul iman yang 50, maka kita wajiblah beriman dengan sekalian barang yang disampaikan oleh Rasul daripada Allah Ta'ala. Dan kita beriman dengan Allah dan Rasul kan, permulaan agama. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita akan beriman dengan sekian perkara yang didengari daripada Rasul, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana? Malaikat. Itu sam'iyat. Barzah, akhirat, syurga neraka, sam'iyat. Wajib kita iman ni sebab kita beriman dengan Allah dan Rasul. Hak sam'iyat ni ada bicara ijmal, ada bicara tafsil. Malaikat beriman secara ijmal, beriman secara tafsil. Kan rukun iman yang kedua kan, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, itu kan. Beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian rasul. Beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian rasul. Yang didedahkan kepada kita malaikat hak 10. Yang didedahkan kepada kita kitab yang 4. Didedahkan pada kita Rasul 25. Bukan gitu. Rukun imannya beriman dengan sekalian malaikat. Ada 10 malaikat je. Ada. Lepas tu beriman dengan sekalian malaikat yang didedahkan kepada kita 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, 10 tu. Beriman dengan sekalian kitab 4 je ke? Yang didedah kepada kita 4. Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Beriman dengan sekalian Rasul. Yang kita duk ngapanya Rasul 25. Adakah bilangan Rasul jumlahnya 25? Ada. Jadi beriman dengan sekalian malaikat, sekalian kitab, sekalian Rasul secara ijmal. Cara kasar. Mana? Beriman dengan sekalian malaikat dengan bahawa kita beriman. Malaikat adalah makhluk Allah. Malaikat adalah hamba Allah yang terpelihara. Malaikat ni jumlahnya ramai. Tidak mengetahui jumlah malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ramai-ramai malaikat tu beriman secara ijmal. Malaikat ni makhluk yang paling banyak sekali. Malaikat ni nak banding dengan jin, manusia, malaikat yang paling banyak sekali. Beriman dengan sekalian tu. Semua tu adalah malaikat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpelihara daripada melakukan apa yang dilarang, yang akan mengerjakan akan sekepara yang diperintah kepada mereka. Itu memang secara ijmal. Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu cara tafsil. Cari satu-satu. Kena beriman satu-satu malaikat 10 ni. Itu ijmal satu, tafsir satu. Jangan lupa lah. Beriman dengan sekalian kitab yang diturunkan oleh Allah. Setengah pandangan mengatakan 104 buah. Ada kata 114 apa semua. Masyhur kita 104 buah. 104 buah tu kita beriman belaka secara iman ianya adalah kalamullah. Cara tafsir barulah Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Itu cara tafsir. Beriman dengan sekalian kitab, bukan kitab 4 buah. Beriman dengan sekalian kitab ijmal.
Hak 4 buah tu tafsil. Kita nak kena ajar anak-anak kita ni gini lah. Kena ajar gini lah. Biasa beriman dengan sekian malaikat, cerita 10 je malaikat. Beriman dengan sekian kitab, cerita 4 je kitab. Jadi sekian malaikat tu 10 malaikat. Dok, sekian kitab tu 4 buah. Dok, hak sekalian macam mana? Hak 10 malaikat, 4 kitab macam mana? Hak sekalian tu secara ijmal. Hak 10 malaikat, 4 kitab secara tafsil. Kena ajar gitu pada anak kita, biar jelas. Macam kita ajar sifat 20 ni, jangan berhenti sifat 20 gitu. Akhirnya jadi salah faham. Sifat Allah 20 je. Oi, mana gitu? Sifat Allah 20 je. Dah, kita diajar ngapa sifat 20? Betul? Akhirnya boleh jadi salah faham. Sifat Allah jumlahnya 20 saja. Oi, salah sangat akidah gitu. 20 tu cara tafsil. Dan sifat Allah sebenarnya sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak terhingga bilangannya. Atau cara ijmal. Sifat Rasul dan kitab kita ni 3 je. Sidik, amanah, tabligh, tu je sifat Rasul. Berani bukan sifat Rasul. Tegas bukan sifat Rasul. Ada ni. Sifat Rasul sidik, amanah, tabligh je. Tak ada sebut berani, tak ada sebut tegak. 3 sifat atau 4 sifat ni atas jalan tafsil, atas jalan ijmal. Nabi Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Berani dengan penakut, mana sifat sempurna nisbah seorang manusia? Berani, ada Nabi Rasul. Sifat tegah dengan sifat lotlek, kau panggil lawan tegah apa? Tak tegah lah, lotlek. Mana sifat sempurna ni sebab seorang manusia tegak? Sifat yang ada Nabi dan Rasul. Mananya sidik, amanah, tabligh je. Itu tafsir. Hak ijma'. Kena ajar gitulah. Timbul sifat Allah 20 je. Dan memang ada. Bukan kata orang yang mengajar lagi dia kata sifat Allah 20 je. Dan satu golongan tu memang dia anti sifat 20. Golongan tu memang anti sifat 20. Dia tamuh kita ni berpegang sifat Allah 20 je. Dia tamuh kita berpegang sifat Allah 20 je. Jahil dia. Ini golongan yang anti sifat 20 juga. Dia kata sifat Allah 20. Tapi sifat Allah bukan 20. Sifat Allah banyak. Tapi yang wajib tahu 20. Sifat Allah banyak, tapi yang wajib tahu 20. Barangkali hak banyak tu sunat bakal tahu. Dia ni anti sifat 20 ni. Tadi dia faham kita ni, dia tahu kita berpegang sifat Allah 20 je. Karuk gitu. 20 tu jalan tafsir. Ini orang lain pula anti sifat 20 juga. Sifat Allah bukan 20, sifat Allah banyak. Tapi yang wajib kita tahu 20. Hak banyak tu sunat barangkali. Ni orang jahil juga ni. Sunat kat mana? Wajib mengetahui kita berpegang atas jalan ijmal. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sunat kat mana? Mana dia jahil? Hak kita sifat 20 ni, dia ingat kita berpegang sifat Allah 20 je. 20 tu atas jalan tafsir. 3 sifat, 4 sifat Rasul atas jalan tafsir. Kena ajar gitulah, biar jelas pada anak kita. Beriman dengan sekalian Rasul, beriman dengan sekalian Rasul. Tapi kita ngapa Rasul 25? Beriman dengan sekian Rasul. Lepas tu Rasul 25 je jumlah Rasul. Rasul 313 orang. Daripada kalangan Nabi 124,000 orang. Dan kalau Rasul 313 orang sekalian, kita beriman dengan sekalian Rasul, kenapa kita hanya hafal 25? 25 tu nama tercatat di dalam Al-Quran, maka 25 Rasul ni termasuk di dalam perkara yang maklumun fid dini bid-darurah, perkara yang diketahui pada agama cara mudah-mudah Rasul 25, sebab Rasul 25 ni namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi hak 25 ni wajib kita beriman secara tafsil. Hak
Hak Rasul ramai-ramai lagi tu wajib beriman secara ijmal. Cara ijmal macam mana? Kita beriman bahawa ramai yang dipilih, dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Hak ramai-ramai tu mereka adalah Rasulullah. Kita bilang cara ijmal. Cara tafsir, cara satu-satunya Rasul 25. Dengan bahawa apabila didatangkan satu nama daripada 25 Rasul tadi ni, duduk di akidah kita. Syuaib ni Rasulullah, duduk di akidah kita. Zulkifli Rasulullah, Ilyas Rasulullah, Ilyasan Rasulullah, Lut Rasulullah. Ni biar duduk di akidah kita. Mana apa? Kita beriman secara tafsir. Satu-satu Rasul 25. Didatangkan satu daripada Rasul 25. Ha ni. Kita sudah imani mereka adalah Rasulullah. Tak syarat ngapa 25 tu. Tapi kalau boleh ngapa lagi bagus. Nak ngapa payah orang tua ni. Tapi didatangkan Lut. Lut. Rasulullah. Lut kenal lagi Lut. Sebab apa kenal Lut ni? Sebab apa kenal Nabi Lut AS? Kenal perangai kaum dia. Nabi Lut AS ni kenal perangai kaum dia. Ni luar tabi'i ni, perangai kaum Nabi Lut ni. Dia dah kenal kok tu. Sebab orang perangai kaum Nabi Lut ni siapa bila-bila orang ada perangai seumpama ni. Tapi masyhurnya kaum Nabi Lut. Jadi kenal Nabi Lut alaihissalam, perangai kaum dia. Nabi Hud. Hud. Nabi Hud. Ni, ada kat sini ni. Hud. Mana ada Hud? Hud ni Robin Hood ada. Hud. Tak ada Hud. Ada. Tak beriman tu. Macam ni. Kalau Lut, kita beriman. Sebab biasa dia sebut nama. Hud. Mana kena ajar balik Rasul 25 ni? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Tu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Tu dia sebut sama tu. Tidak using. Dia sebut sama. Musa, Harun, Zakaria, Yahya. Dia sebut sama. Nabi Isa. Dia sebut sama. Jangan sebut tu. Syuaib. Mertua Nabi Musa AS. Syuaib. Syuaib tu dalam TV tu. Dah kenal gitu. Kena kenal lah. Syuaib. Zulkifli. Budak kampung kita Zulkifli nama orang Melayu. Zulkifli. Kalau kampung dulu bukan Zulkifli, orang panggil Zulkifli, orang panggil. Sebab dia je L-E-E dalam buku dan nama dia tu, surat beranak dia Zulkifli L-E-E. Budak-budak panggil Zulkifli, orang panggil dia. Sebab L-E-E. Sebab apa dia je L-E-E? Dulu surat beranak dulu budak-budak sekolah L-E-E bukan L-I. Sebab apa dia L-E-E? Kampung baca Zulkifli. Zulkifli. Mana ada Nabi Zulkifli? Kawan kampung ada lah orang Melayu. Dok, itu nama Rasul Zulkifli. Ni kena kemah biar duduk sini. Ilyasa. Ni, pak jangan sebut juga ni. Yunus. Yunus biasa sebut. Sebab dia telan oleh ikan. Dia ambil Yunus. Apa lagi? Pak Rasul 25 tu. Ni, kena imani secara tafsil. Tapi rukun imannya beriman dengan sekalian Rasul. Ramai-ramai tu beriman secara ijmal. Kena ingat. Ijmal tafsir. Rukun iman pun ijmal tafsir ni. Beriman dengan Rasul pun ijmal tafsir. Bicara bahagian pertama dahulu, beriman dengan Allah pun ijmal tafsir. Itu bahagian pertama selesai. Wajib atau mukallaf mengenal akan Allah, permohonan agama, mengenal Allah bahagian pertama dan mengenal Rasul bahagian yang kedua. Kemudian dalam kitab ni, yang wajib atau mukallaf mengetahui serta berpegang akan sifat Rasulnya 3. Sidik, amanah, tabligh. Tidak dibilang fatanah sudah masuk dah di bawah tabligh. Sebab nak menyampaikan pasti kena cerdik. Kalau tidak cerdik, macam nak menyampaikan hukum hakam agama. Lepas tu kalau atas tiga sifat ni, fatanah wajib berpegang atas jalan ijmal. Wajib berpegang atas jalan ijmal. Dia ginilah. Ni 3 sifat dengan 4 sifat. Sama dengan sifat 20. 13 ataupun 20. 2 pandangan.
Sini 3 sifat. Sidik, amal tabligh ataupun 4 sifat. Kena tambah fatanah 3 ataupun 4. Bicara sifat Allah Ta'ala 13 ataupun 20. 13 atau 20. 13 wujud sampai ke kalam. Jalanan Imam Asy'ari. Ini jalanan yang rajih, yang kuat dalil. 20 ni jalanan yang masyhur. Bukan jalanan yang muktamad. Tapi masyhur kita 20. Sebut sifat Allah 13 gak. 13 hak mana? 20 hak mana? Jadi 20 siapa 13 jadi 33 pula. Daklah 13 20 tu lah. Wujud sampai ke kalam. Lepas tu macam dengan kaunuhu qadiran sampai kaun mutakalliman. Atas jalan sifat 20, kaunuhu tu wajib mengetahui secara tafsil, rinci molek-molek. Atas jalanan sifat 13, kaunuhu tu sifat Allah. Kaunuhu tu sifat kesempurnaan bagi Allah. Wajib berpegang atas jalan ijmal. Gitulah. Sekarang wujud sampai ke kalam satu pandangan. Wajib mengetahui atas jalan tafsil. Tapi pandangan yang rajih, pandangan Imam Asy'ari berhenti setakat 13. Jalanan Imam Maturidi, jalanan yang masyhur sampai ke 20. Hak 20 ni kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil. Kalau hak 13, mereka tidak menolak kaunuhu tu sifat kesempurnaan bagi Allah, tetapi cukup mengetahui serta berpegang atas jalan ijmal saja. Hak kaunuhu tu. Jadi tinggal 13. Dua pandangan. 13 ataupun 20. Ni sifat Rasul 3 ataupun 4. Tapi masyhur kita 4 lah. Campur dengan fatanah. Sebut 3 tadilah. Kena perjelaskan pula. 3. Mana 3? Fatanah duduk mana? Tak masyhur lah kitanya. Kita masyhur 4. Matan Ibrahim 3 je. Kalau dalam kitab Matan Badrin, waktu Matan Ibrahim di awal dia 3. Hidayatus Sibyam 3. Hidayatus Salikin 3. Ni Bidayatul Hidayah mensyarahkan Matan Ibrahim. Matan Ibrahim 3 sifat Rasul, syarah dia pun 3 lah. Aqidatul Najim pun 3, sebab dia syarah kepada Matan Ibrahim. Tapi kita sebut sidik amal tabligh, fatanah tidak disertakan, jadi bengong gitunya. Jadi apa ni? Di mana pula fatanah? Kita tak biasa mengaji. Kita duk ngaji hak 4. Hak 4 tu pun ngapa masa budak-budak. Ngapa masa budak-budak je. Sama tu nak mengaji betul-betul. Tak ambuh belajar ilmu tauhid ni. Tak ambuh. Tak minat lah. Tak suka lah. Nak kata payah faham. Payah faham apa bicara sifat Allah, sifat Rasul. Mudah je nak faham. Tapi kenapa tak mau belajar? Ini ilmu yang paling besar sekali. Ilmu fardu ain yang paling besar sekali. Paling besar tuntutan belajar. Dan paling besar pahala belajar. Fardu ain 3, tauhid, fiqh, tasawuf. Fardu ain yang pertama, yang paling besar, fardu ain tauhid. Fardu ain tauhid tak belajar, fardu ain fiqh, tasawuf belajar. Comel macam mana pun tak pakai. Sebab fardu ain yang pertama adalah tauhid. Yang kedua fiqh, yang tiga tasawuf. Belajar fiqh tasawuf macam mana pun, kalau fardu ain tauhid tak lepas, tak pakai fiqh tasawuf tu. Jadi fardu ain tauhid ni yang pertama dan yang paling besar tuntutan. Dan pahala yang paling besar belajar fardu ain tauhid ni. Pahala yang paling besar ada dia. Sebab apa? Dia berkait dengan iman, akidah, amal yang paling besar sekali. Ilmu tauhid ni ilmu yang pertama, yang paling besar. Pahala belajar ilmu tauhid ni pahala yang paling besar. Pahala belajar ilmu fakta fiqh besar. Pahala belajar ilmu fakta tasawuf besar. Besar lagi pahala belajar fardu ain tauhid. Kita pun mentauhidkan Allah. Kita pun berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pun melengkapkan ke-6 rukun iman. Itulah pahala yang paling besar sekali. Bukan sembahyang pahala yang paling besar. Sembahyang pahala yang paling besar hak amal zahir. Tapi pahala yang paling besar mentauhidkan Allah
berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman dengan keenam rukun iman. Itu paling besar pahala. Tapi tak mau belajar. Itu bahagian masing-masing. Bunyi ilmu tauhid tambah. Ilmu fiqh okey juga. Hak diminatnya apa? Cerita fadilah. Wa amal apa nanti ni? Wa amal apa nanti ni? Bulan Ramadan kita kena perbanyakkan amal-amal. Perbanyakkan amal, ingat. Bunyi dia perbanyakkan amal sunat. Sebut kata perbanyakkan amal sunat. Amal wajib tak ada perbanyak. Okey ada. Bulan Ramadan perbanyakkan semai fardu. Perbanyak macam ada 5, buat 10, buat 15, ada. Dia perbanyak je. Sebut kata perbanyak je amal sunat. Amal wajib tak ada banyak-banyaknya. Amal wajib tulis tu je. Jadi nak perbanyakkan amal bulan Ramadan, amal sunat. Hak tu suka dengarnya. Boleh fadilat banyak ni. Tapi hak kewajipan fardu ain. Fadilat apa kalau akidah tak lepas? Fadilat apa kalau sembahyang pun tak betul? Fadilat apa kalau hati riak, ujub, takabur, hasad? Fadilat apa buat amal? Boleh dapat fadilat perbanyakkan sembahyang sunat, hati riak, ujub, takabur, hasad. Boleh fadilat perbanyakkan baca Quran kalau hati riak, ujub, takabur, hasad. Boleh fadilat perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat, perbanyakkan zikir kalau hati riak, ujub, takabur, hasad. Hati sifat yang wajib neraka, sifat mazmah yang mewajibkan neraka. Orang yang wajib neraka ni ada fadilat lagi. Tapi aku minat tu kan. Dia minat aja ni. Wa amal ni. Siapa belajar tauhid pun tak minat. Tak tahu kan. Tapi bahagian masing-masing. Ilmu yang pertama, ilmu yang paling besar, pahala yang paling besar, mentauhidkan Allah, berakidah, beriman, pahala yang paling besar. Sebut tadi pahala belajar yang paling besar. Tambah biar lari senang. Buat apa? Balik tidur, balik bersembang, balik tengok telefon. Semuanya akan dibentang di mahsyar nanti. Wak pekak dengan ilmu agama, mahsyar akan jadi pekak. Wak buta dengan kebenaran, sampai di mahsyar akan jadi buta. Wak pekak, wak bodoh, sampai di mahsyar bodoh. Itu atas masing-masing, bahagian masing-masing. Jadi yang pertama sidik. Kita sebut sidik lah. Dia sidqun. Kalau kita nak sebut kau sidq, gitu lah. Dan sekarang ni dal bagi mati. Kita berhenti kau bagi mati jugalah. Nak sebutkan kan? Sidq. Mudah-mudahnya dal yang bagi mati itu gua bagi qaf kita wakaf jadi mati bagi kau tu. Jadi dal tengah tu mati. Dal berbagi. Nak berbagi apa? Tengok huruf sebelum. Huruf sebelum bagi apa? Bagi bawah. Dal bagi bawah lah. Sidik. Ada ni. Ke mana? Kalau contoh lagi ni apa? Tu bukan bagi bawah. Bagi atas. Sabrun. Bila wakaf, ra jadi bagi mati. Baca mana? Sabr. Ataupun kita pun berbagi haba tu. Bagi apa? Tengok urut sebelum sa bagi atas. Sabar. Syukrun. Bila kita wakaf, ra bagi mati. Syukr. Sebab kah bagi mati tu. Lepas tu macam mana kah berbagi kan? Dia berbagi nak bagi macam mana? Tengok syin sebelum tu bagi apa? Bagi depan. Kah bagi depan. Syukur. Itu contoh. Sidqun. Contoh dia apa kalau sifat tu? Hak jenis bagi mati, bagi bawah sebelum. Bagi bawah sebelum. Contoh dia benda. Hak sabrun tu bagi atas sebelum ber tu bagi mati. Syukurun syin tu bagi depan. Hak bagi bawah. Sidqun apa lagi? Kalau zuhud tu bagi depan. Zuhud jadi bagi depan. Bagi bawah. Enggak boleh. Tak ada. Sama dengan sidik ni lah, tak ada. Ada tu tak mari.
Jadi sidqun kita sebut dengan sidik. Artinya arti sidik benar. Sidik artinya benar. Benar-benar ni pada sekalian barang yang menyampaikan mereka itu sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Barang yang menyampaikan ni barang daripada mana? Daripada Allah Ta'ala. Itu benar. Apa yang Rasul sapa daripada Allah benar belaka. Yang pertama-tamanya apa? Yang pertama-tamanya Rasul sapa kepada ummah dia, mereka telah diangkat menjadi Rasul. Itu pertama sekali. Benar pada pengakuan mereka adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Sekarang ni mereka tu Rasulullah. Itu semua daripada Allah Ta'ala. Mereka sapa kepada ummah mereka. Mereka telah nanti menjadi Rasul. Menjadi Rasul tu daripada Allah Ta'ala tu. Benar tu mula-mula sekali. Itu mula-mula sekali. Benar pada pengakuan mereka sebagai Rasulullah. Benar pada pengakuan mereka sebagai seorang Nabi. Itu yang pertama. Barulah benar barang yang mereka sampaikan yang lain-lain. Hak mereka sapa tu hukum hakam. Benar. Hak mereka sapa tu benda gaib. Benar. Hak mereka sapa tu benda yang dahulu. Benda gaib kan. Rasul sapa dia kata malaikat ada. Gaib. Benar. Hak Rasul sapa tu cerita-cerita perkara yang dahulu. Benar. Bukan apa? Penipu lara apa? Cerita budak-budak tu lah. Cerita karut marut. Bukan. Benar. Hak Rasul sapa ni cerita perkara yang akan datang. Akhirat tu akan datang. Benar. Tu. Benar pada sekian barang yang menyampaikan mereka itu daripada Allah Ta'ala. Dan lagi muafakat bagi barang yang pada Allah, pada sisi Allah. Muafakat ni bertepatan dengan yang sebenar. Sekarang ni Rasul menyampaikan bahawa Tuhan satu. Muafakat dengan apa yang daripada sisi Allah. Muafakat Tuhan satu. Orang kafir tu dia sapa, dia kata Tuhan banyak. Habis percaya Tuhan banyak. Semua percaya Tuhan banyak. Benar ke tak? Tak benar, dusta. Sebab pada sisi Allah tak ada Tuhan banyak, Tuhan satu je. Tu pakat percaya belaka tu kena bohong belaka lah. Tak sekarang ni habis satu kaum ni dia percaya Tuhan banyak. Mana apa tu? Semua dibohongi, ditipu. Sebab tak benar. Sebab tak benar? Sebab tidak muafakat pada sisi Allah Ta'ala. Pada sisi Allah Ta'ala ni Tuhannya satu. Bila disampaikan Tuhan satu baru benar. Disampaikan Tuhan dua tiga bohong. Disampaikan Tuhan banyak lagi ni lagi bohong. Sebab tidak muafakat. Percaya belaka, kena tipu belaka lah. Ada ni. Jadi benar ni hak muafakat bagi barang yang pada Allah Ta'ala. Sebab dia benar-benar ni muwafaqatul khabari lil waqi' ataupun mutabaqatul khabari lil waqi'. Muwafaqatul khabari lil waqi' ataupun mutabaqatul khabari lil waqi'. Bertepatan cerita dengan apa yang berlaku. Itu benar. Bertepatan cerita dengan apa perkara yang berlaku. Benar? Kalau cerita tu tidak bertepatan dengan apa yang berlaku, dusta, kazib. Kazib lah, dusta. Ada ni? Dusta. Contoh-contoh ni cerita sesama kita lah. Dia pun cerita orang yang kemalangan tadi tu mati. Tiba-tiba yang berlaku sebenarnya koma, bukan mati. Lepas tu dia kata mati sebab mana senyap. Orang pun pergi pegang nadi. Orang pegang nadi bukan reti sangat. Tak ada dah dia kata. Maka bawalah cerita hak kemalangan tadi mati. Tapi bertepatan dengan apa yang berlaku. Yang berlakunya dia hidup lagi. Dia ada di ICU di hospital. Orang cerita kata orang kemalangan tadi tu mati, bohong. Bohong lah. Sebab apa? Sebab tidak mutabaqah. Tidak bertepatan. Bohong. Saya tak sengaja. Sengaja tak sengaja tu bab yang kedua. Tapi apabila khabar cerita tu tidak betul,
dengan apa yang berlaku, bohong. Tapi tak sengaja, tak dosa. Sekarang ni benar kena bertepatan dengan apa yang berlaku. Tidak bertepatan, bohong. Sengaja, tak sengaja, itu dosa ke tidak? Tak sengaja, bohong tetap bohong. Saya tak bohong, saya tak sengaja. Tak, awak bohong tapi tak sengaja, maka tak berdosa. Bukan tak sengaja tu jadi tak panggil bohong, bukan. Kita kan, kita tahu cerita sebenar. Oh, tak mati. Dah kamu cerita mati, bohong kamu. Saya tak bohong, saya tak sengaja. Kamu bohong lah. Tapi bohong dengan tak sengaja, maka tak berdosa. Ada ni. Dia benar dengan bohong ni, sengaja tak sengaja tu bab lain. Maknanya kalau cerita dia tak betul, dia panggil bohong. Tapi saya salah. Salah tak sengaja, tak dosa. Tapi namanya apa? Bohong. Sebab tidak bertepatan dengan apa yang berlaku. Hak benar ni mutabaqah ataupun muwafaqah, bertepatan khabar diluakkan dengan apa yang berlaku. Panggil benar. Sebaliknya dia panggil dusta. Dusta, bohong, apa lagi? Pelawak, apa lagi? Lebong. Lebong tau. Sungguh ni. Lebong ada ni. Oh, dia kuat lebong. Dia cakap 10, 12 tak percaya. Kuat dia lebong. Bukan cakap 10, 9 tak boleh percaya. Cakap 10, 12 tak boleh percaya. Allah pagok. Dah bapak lebong. Banyak dusta, bohong, pelawak, lebong, apa lagi? Kecing. Kecing. Naya ke kecing boleh? Kecing tak berdosa. Bohong dosa. Kecing molek-molek jadi berdosa pula dah. Kecing. Mana berdosa kecing? Tiba-tiba dia letak kepada bohong. Bohong tu berdosa. Naya ke kecing, tiba-tiba bohong berdosa dia letak ke kecing. Apa kecing berdosa tak? Kecing bohong dia letak kecing. Nama orang sekarang ni kan, kecing, bawang, nama orang sekarang. Nama orang sekarang. Dia bohong ni dosa besar jikalau menyakiti. Dosa kecil jikalau tidak menyakiti. Bohong yang menyakiti orang, habis nanya orang dengan bohong dia, dosa besar. Contoh biasa dia tegur jatuhnya, jangan pergi orang ketak, ada harimau, dia kata. Jangan pergi orang ketak, ada harimau. Tak mudarat orang. Tak naik getah lah orang takut. Ni dosa besar. Ada ni. Bohong dosa kecil ni, dia cerita. Dia cerita nak jadi sedap. Ada ni. Masa muda dia berkelahi dengan orang. Dia seorang lawan 3 orang. Dia kata menang dia pada dok-dok Tapi hak bohong dia tu ada kemudarat orang. Orang dengar pun tahu dia bohong. Acak kali dah dia cerita. Sekali bergaduh 3 orang, sekali 2 orang, sekali 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dia cerita benda sama je lah. Dia bersembang tepi surau, dia bersembang tepi masjid. Zaman dulu kan mana ada kelas-kelas. Bersembang je. Maghrib dengan isyak bersembang. Subuh bersembang, kelapang pergi kedai. Boleh bersembang orang dulu, Zuhur rapat kasar, tak sempat nak balik. Dia boleh bersembang. Kapung tak ada kerja buat kan. Lepas tu dia sembang tu, dia banyak cerita-cerita hebat dia masa muda. Tapi cerita tu betul ke tak? Cerita tu dia tambah dah. Nak nampak hebat dia tambah. Bohong dia tu mudarat tak orang? Tak ada mudarat apa. Itu dosa kecil. Tapi kalau bohong tu memudaratkan orang, dosa besar. Orang yang selalu berbohong, dia payah nak tinggal. Dia terpaksa kena bohong hak lain pula untuk menutupi bohong yang sebelum. Ada ni. Dia kena bohong pula lah untuk menutupi bohong yang sebelum. Macam awak kerja jahat tu lah. Dia buat kerja jahat satu dah. Ada orang tahu. Dia kena kerja jahat lain pula, nak tutup jahat orang tahu.
Dia bunuh kawan tu pula. Bukan nak bunuh orang, tapi oleh kerana jahat dia terdahulu, orang tahu. Jadi nak supaya jahat terdahulu tu tersembunyi, dia terpaksalah bunuh orang yang mengetahui jahat dia. Dia akan berganda. Sama dengan orang bohong, begitulah. Boleh dia bohong, nyata bohong, dia kena bohong yang lain pula untuk menyembunyikan pembohongan dia. Dia bohong dusta itu di antara alamat orang munafik. Ayatul munafik salah. Tanda orang munafik 3. Ini munafik ni bukan munafik etikodi, munafik amali. Perangai orang yang berpura-pura. Cakap bohong. Ni. Janji muki. Diberi amanah khianat. Ni. Ada satu pun cukup dah. Tanda orang munafik. Kalau ada 3-3, bapak munafik. Tapi bukan munafik etikodi. Munafik etikodi nak boleh berubah tu kafir. Ini dia panggil munafik amali. Perangai orang yang top juh, perangai orang berpura-pura. Dia cakapnya bohong, janji dia muki, amanah dia khianati. Ni 3-3 tu dosa besar belaka. Dosa besar belaka tu. 3-3 tanda munafik. Munafik amal itu ketiga-tiganya dosa yang besar. Jadi sidik-sidik apa yang disampaikan bertepatan. Di sini muwafaqah bagi barang yang pada Allah Ta'ala, pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bicara sekarang ni, bicara sifat Nabi Rasul. Nabi Rasul sidik. Jadi macam mana pula? Ada contohnya cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum dia ajak keluar ke pesta di luar bandar. Dia kata, inni sakim, aku sakit. Satu hal dah. Bila habis kaum dia pergi ke pesta luar bandar tu, dia pergi pecah pula berhala. Cerita ni cerita maklum ni. Cerita dalam Quran yang memang kita maklum. Dah dia pecah pula. Dia letak kapak di berhala yang besar. Tu taktik je. Bila orang tanya dia, apabila tengok berhala pecah, tak ada orang lain dah. Sebab Nabi Ibrahim seorang je. Orang ajak keluar, dia kata, ini sakim, aku sakit. Dia tak keluar. Nabi Ibrahim pula duduk dakwah dah. Berhala tu bukan Tuhan, berhala tu bukan Tuhan. Pecah berhala, tak ada dah orang lainnya. Nabi Ibrahim AS lah. Lepas ditanya, man fa'ala li'alihatina, siapa yang buat bagi Tuhan kami ni? Jawab Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum fas'aluh. Hak buat besar tu terkapuk tangan dia kan. Tanya besar tu lah. Tengok tu. Dia yang pecah, dia kata berhala yang buat. Muafakat tak tu? Betul-betul tak tu? Tadi ini sakim. Sakit apa boleh pecah berhala gagah? Hak tu wajib kena takwil, kena paling. Nabi paling kita sakit hati tengok puak mung ni buat maksiat. Lepas tu Nabi Ibrahim kata hak pecah tu besar. Tu nak berakal. Kafir pasti jawab, macam mana hak besar tu boleh memecahkan berhala yang lain? Sebab dia keras tak boleh gerak. Manfaat pun tak boleh beri, mudarat pun tak boleh beri, yang kamu sembah dia apa? Badan ni. Tu kena takwil lah, kena takwil. Sebab apa? Sebab Nabi Rasul mustahil sama sekali dusta. Nabi Rasul mustahil sama sekali dusta. Ada ni. Nabi Ibrahim AS juga, isteri dia kata, ini saudara aku, isteri dia. Dia mengaku saudara dia, saudara seagama. Jadi kan dia mengaku isteri dia tu Sarah tu kan. Ini saudara dia kata. Saudara macam mana pining? Saudara pada agama. Takwil gitulah. Ada ni. Dia panggil apa? Tauriyah dia panggil. Tauriyah ni satu perkataan ada makna yang segera faham, ada makna yang jauh sedikit, tapi dia nak dengan makna yang jauh. Segera faham kalau sakit kau tak sihat lah. Sakit hati tu jauh sikit makna dia, tapi dia nak tu. Kalau sebut kata saudara ni kau adik-beradik itu makna segera faham. Dia maksud nak lebih jauh, saudara seagama. Dia panggil tauriyah. Ada duit dah nak pinjam sikit.
Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dia faham tak ada sungguh. Tak ada untuk mu, untuk aku ada lah. Tak boleh sebut kata tak ada. Faham macam mana? Tak ada lah. Bukan. Tak ada nak pergi ke mu, tak ada. Untuk aku pakai ada. Ada tauriah kau panggil. Ada ni. Ni ada orang ni. Pandai dia. Dia punya hello. Adalah gambar dia dengan perempuan. Oh, tunjuk ke dia. Itu gambar awak. Tu bukan saya. Memang bukan dia, tu kertas. Dia tu luar tu dia. Dan itu juga gambar kan. Dia kata tu bukan saya. Mana pun bukan saya. Itu kertas gambar. Gambar kan kertas gambar tu. Kertas lah tak. Mana itu bukan saya. Dan saya mana? Hak luar tu lah cokoh tu saya. Hak dalam kertas tu bukan saya. Pandai ni. Dia panggil apa? Tauriah dia panggil. Maka tauriah bukan panggil bohong. Tu dia ngaji pula lah bab ni bohong ni. Sebab di antara kalau dah kita tasawuf, maksiat lidah adalah dusta. Maksiat lidah mengumpat, memaki. Di antara maksiat lidahnya dusta. Lepas tu dia cerita bab tauriah. Lepas tu dia ceritalah ada dusta. Dia tadi dusta haram. Dusta haram. Dosa besar jikalau menyakiti. Dosa kecil jikalau tidak menyakiti. Ada dusta yang diwajibkan, ada dusta yang disunatkan. Tengah ngaji Malik tu. Dusta sunat tu cerita Piramli. Piramli pandai demu lagi. Memang ada dusta sunat. Bukan ada dusta yang wajib. Ada dusta yang wajib. Orang nak pukul orang. Kita nampak disembunyi di mana-mana. Orang pun tanya kita, kamu nampak tak si Anu? Cakap benarnya macam mana? Nampaklah dia bersembunyi belakang tu. Itu cerita sebenar. Sebab bertepatan dengan apa yang berlaku. Saya tak nampak. Itu tidak bertepatan. Ataupun mana si Anu? Si Anu lari ke sebelah sana. Bertepatan tak? Dia berhenti situ sembunyi. Lari ke sana macam mana? Itu dia panggil apa tu? Tak bertepatan. Itu dia panggil dusta. Tapi dusta yang wajib. Kerana untuk menyelamatkan saudara daripada dizalimi. Hak dizalimi ni jangan hak paling kejar. Hak paling kejar tu kena tunjuklah. Hak paling kejar jangan pula kita bohong, jangan. Padahal ni hak untuk dizalimi sebab orang nak pukul dia. Hak ni paling kejar ni dia buat salah. Hak tu kena beritahu. Mana itu dusta yang wajib. Ada ni. Dia ada dusta yang sunat. Itu kena belajarlah dusta yang sunat macam mana. Dusta suami dengan isterinya. Dia mengatakan bahawa dia sayang pada isterinya lebih daripada hak madu dia. Bini dua ni. Pada dok itu dusta. Dusta yang sunat. Sebab untuk jaga keharmonian rumah tangga. Tak boleh cerita betul-betul. Balah jadinya. Itu bukan dusta Piramli. Itu hukum memang gitu. Ada dusta yang disunatkan. Itu dia cerita dalam hadis Nabi SAW, hadis Muslim. Hak berkaitan dengan dusta suami dengan isteri. Itu dusta yang dibenarkan pada syarak dalam hadis Muslim tu. Itu bukan cerita Piramli. Kalau kata cerita Piramli, pandai Piramli lagi daripada kita ni. Memang ada dusta yang diwajibkan, ada dusta yang disunatkan. Itu balik pada pembicaraan. Dia bicara kita tasawuf lah tu. Berkaitan dengan maksiat lidah. Maksiat lidah, pembicaraan 7 anggota zahir. Dia akan bicaralah mana dusta yang haram dosa besar, mana dusta yang haram dosa kecil, mana dusta yang diwajibkan, mana dusta yang disunatkan. Jahat berlaku di Rasul tu, itu berbentuk tauriah. Berbentuk tauriah. Contohnya, ini perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu sifat yang pertama daripada 3 sifat. Dan yang kedua, amanah. Artinya kepercayaan mereka itu daripada segala yang haram dan segala yang makruh. Maka sekalian mereka itu, sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, terpelihara daripada segala dosa besar dan kecil. Terpelihara ni pada tika lupa dan tika sengaja, sebelum lagi dia jadi Rasul atau kemudian daripada menjadi Rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.